استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, apa-apa yang wajibkan rahmatmu, ya Allah, apa-apa yang memestikan keampunanmu, ya Allah, keselamatan daripada segala dosa, ya Allah, keuntungan daripada segala kebaikan, kemenangan dengan syurga dan lepasan daripada api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, ya Allah, perbaikilah mana akibat daripada setiap urusan kami. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada kehinaan dunia dan azab akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rasa takut kepadamu, ya Allah, dan janganlah berikan kepada kami melakukan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rasa takut kepadamu, ya Allah, dan dapat menghalang kami berlaku kemaksiatan, ya Allah. Kurniakanlah kami ketaatan kepadamu, ya Allah, yakni dapat menyampaikan kami menyampaikan kami denganmu, ya Allah, ke syurgamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Taala kurniakan pertama sekali ialah nikmat Islam, iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga kita memohon padamu, ya Allah, untuk kurniakan, Allah Taala kurniakan kita kesihatan, dan dengan kesihatan ini kita boleh melakukan apa-apa saja, perbuatan kita, amalan kita, amal ibadah kita padamu, ya Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, rakan-rakan di luar sana, rakan-rakan Facebook dan juga mana Google Meet, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah kita pada malam ini kita mula pukul 8. Insyaallah, mudah-mudahan jadi mana kekuatan untuk kita teruskan istiqamah kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama kita melakukan dengan keadaan ketaatan, bukan kita lakukan dengan keadaan yang mana dipaksa, terpaksa, memaksa, tapi yang kita kenaki ialah dilakukan dengan keadaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah kita pada malam ini kita akan terus di antara perkara yang berkaitan dengan salat, fiqh salat, di mana kita berbincang panjang lebar pada yang lepas, di mana di dalam faslun, iaitu bab Jumaat, bilakah waktu mustajab, mana kita berdoa pada hari Jumaat, waktu yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Memang ada hadis yang menceritakan mana kelebihan waktu mustajab, tapi Nabi SAW berisyarat bahawa waktu ini amat sedikit. Kata Nabi SAW, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli
yas'alullahu azza wa jalla khairan illa a'tahu Allah ta'ala iyyah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sungguhnya pada hari Jumaat ada satu masa di mana seorang Muslim tidak berbetulan dengan masa itu dengan keadaan bersolat. Dia tidak berbetulan dengan masa itu dalam keadaan bersolat dan memohon kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Taala memberikan apa yang diminta. Di antara satu kelebihan di dalam hari Jumaat, tuan-tuan, ada yang kata selepas Jumaat, ada yang kata daripada hari Jumaat, daripada awal Jumaat, pagi Jumaat sampai lepas asar. Ada yang kata lepas sebelum Jumaat, ada yang kata selepas daripada Jumaat. Ini semua di antara supaya kita terus berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu mana sekalipun. Dan terdapat berbagai pandangan para ulama dalam menentukan waktunya. Di antara ialah mana untuk khatib atas member terdiri khutbah hingga selesai solat Jumaat. Ada ulama membahaskan ketika mana untuk khatib atas member Jumaat hingga selesai saja solat. Ada pendapat yang katakan waktu mustajab itu ialah mana ketika solat hingga selesai solat. Ada juga mengatakan bahawa mustajab lepas berasar. Jadi semua ini kita ambillah yang mana-mana satu. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal pagi ini sampai kepada waktu asar. Lepas pada asar kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi maknanya ada di antara bertepatan dengan waktu tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita timbulkan masalah di mana kadang-kadang hari Jumaat juga adalah hari raya puasa contoh dia. Kalau kata Jumaat, hari raya puasa pun ada juga hari haji pula. Mana berbetulan pada hari raya Jumaat, lepas tu hari raya haji ataupun hari raya puasa. Macam mana solat Jumaat pada hari itu? Adakah kita kena buat? Biasa memang kita solat dua-dua sekali. Jadi tak jadi masalah. Cuma ada riwayat yang menceritakan pada zaman Nabi SAW pernah berlaku kes mana sedemikian. Untuk solat Jumaat ada pilihan. Nabi SAW dia kata istama'a fi yaumikum hadha 'idani faman syaa ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujamma'un. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, telah berkumpul pada hari ini dua raya. Siapa yang mahu maka memadailah baginya daripada solat Jumaat, dan kami akan bersolat Jumaat. Maka jadi pihak pengurusan masjid kenalah buat solat Jumaat juga. Jadi imam kena ada, Tok Bilal pun kena ada juga. Jangan kerana rumah terbuka pada hari raya tersebut masjid tutup semua. Orang ramai menampaknya ada pilihan. Maklumlah hari raya agak meletihkan. Mungkin masjid jauh, berjalan ke hulu ke hilir menziarahi anak saudara kita, jadi mana letih tuan-tuan. Jadi mana pada ketika itu perut pula sudah penuh dengan makanan dan minuman, apa lagi waktu tengah hari memang sesuai untuk mencari bantal. Ini di antara hikmah sebenarnya di mana kenapa solat Jumaat diringankan pada hari raya. Kenapa solat Jumaat diringankan pada hari raya? Kenapa dulu jalan raya susah, kenderaan pun susah, masjid pula jauh, bukan macam sekarang ni. Jadi memang ada hikmah jika solat Jumaat diringankan, tetapi hari ini mungkin tidak ada jadi masalah untuk dibuatkan solat Jumaat. Maka yang lebih keutamaan kita kena buat dua-dua sekali. Hadirin para pendengar, rakan-rakan Facebook yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada di antara amalan-amalan yang kita lakukan. Masuk saja, alhamdulillah, kita pada malam ni, malam Jumaat, ada amalan surah yang tertentu pada solat subuh dan juga pada solat Jumaat, hari Jumaat itulah. Apa namanya yang kita biasa kita baca itu surah apa tuan-tuan?
Alif Lam Tanzil lah, Alif Lam Tanzil, surah Sajdah. Ada riwayat hadis menceritakan bahawa Nabi SAW membaca 2 surah pada solat subuh. Di hari Jumaat, itu suratul Tanzil, Lam Tanzil, Sajdah, dan juga pada suratul Insan. Insan, hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu di antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW membaca 2 surah, iaitu surah Sajdah dan suratul Insan. Ini di antara mafhum hadis riwayat Bukhari. Dan seterusnya ialah, cuma ini bukan satu kewajipan. Jangan kita kata satu kewajipan pula kan. Bila dah sudah ditetapkan menjadi satu kewajipan pula. Ini kadang-kadang bergaduh satu masjid. Kadang-kadang bergaduh satu masjid oleh kerana Tok Imam tadinya tak baca apa, tak baca surah Sajdah. Aku berat lah jadi tuan-tuan. Cuma bukan satu kewajipan. Maknanya kalau kata tidak dibaca tak ada masalah. Solat subuh bukan kata tak sah tuan-tuan. Ada setengah lagi mana pendapat, setengah tempat hari Jumaat solat subuh lebih ramai daripada biasa. Ada setengah tempat lah hari Jumaat solat subuh lebih ramai daripada solat subuh yang biasa, hari-hari yang biasa. Jadi mana dia tahulah banyak kelebihan, banyak antara kelebihan kerana fahaman bahawa mesti dibaca 2 surah ini dan mesti ada sujud mana sajdah. Ada juga mana imam yang kurang hafal surah ni, lalu solat menjadi makin panjang akibat tersekat-sekat membaca 2 surah tadi ni. Ada juga yang tak baca 2 surah sepenuhnya, tetapi hanya membaca ayat dan mempunyai arahan sujud. Tujuan ialah bagi membolehkan mana seorang mana sujud sajadah pada hari Jumaat subuh tu. Ada pula yang tak ingat juga dibaca surah setelah Alaq, akhirnya ada pendapat ayat sajadah. Dan ada boleh mana sujud sajadah. Tak boleh baca kita baca surah sajadah. Wasjud waqtarib wasjud suratul Alaq kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi makna tuan-tuan, hari Jumaat pagi Jumaat dia nak buat juga, dia dia bacalah ayat-ayat ada yang ada sejadah tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kita kena baca 2 surah. Kalau tidak tak payah baca langsung. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya ialah apa dia lagi tuan-tuan, di antara peranan kita sebagai seorang Islam yang kita menitik beratkan tentang kewajipan ataupun dipanggil apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buatlah, baru dah dapat sunnah, baru dah dapat perkara yang sunat. Kalau tidak, sampai bila tak dapat sunat tuan-tuan? Kita buat benda yang mana bercanggah dengan benda yang Nabi lakukan. Dan ada juga yang sudah menjadi tradisi masyarakat kita baca surah Yasin. Contoh aja malam ni kita baca Yasin, kita bermunajat. Sudah menjadi tradisi masyarakatlah kita bahawa surah Yasin, kita baca surah Yasin pada malam Jumaat, sama ada di rumah ataupun di surau. Bagaimana? Memang ada suruhan ke? Adakah kita disuruh oleh Nabi SAW? Maka di sini kalau spontan dia punya jawapan, dia kata ada, bolehlah. Kita nak ambil mana kelebihan malam Jumaat tersebut, mana kita baca Yasin. Bukan tak ada surah-surah lain. Maknanya Yasin itu betul Quran juga kan. Okey, Yasin ni adalah satu surah dalam Al-Quran. Kalau baca Yasin maknanya baca Al-Quran. Yasin ni antara surah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Yasin, baca Quran lah tu. Dan baca Al-Quran ini adalah pahala dia maknanya amat besar. Sebenarnya ada kelebihan membaca Yasin, tak kisahlah malam Jumaat atau malam lain. Ada hadis yang berbunyi, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lah. Itu di antara hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban.
Kata Nabi SAW, dia kata sesiapa yang membaca Yasin pada satu malam kerana mengharapkan Allah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampunkan mana baginya. Ampunkan apa? Dosa kita lah. Dia tak kata dosa kita 70,000 tahun ke tak, diampunkan dosa. Jadi banyak orang bertanya di bulan Rejab ni, kata mana ada hadis yang mana kelebihan yang kita, kelebihan itu begitu banyak tuan-tuan. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Kalau kata hadis yang disampaikan itu mungkin berdasarkan kepada hadis yang pembawakan ataupun di dhaif ataupun tidak ada hasan pun, dhaif semata-mata ataupun maudhu' semata-mata, direka-reka semata-mata. Ini di antara. Kalau kita nak puasa, puasa. Sebab apa? Puasa itu mana ada nas di bulan Rejab. InsyaAllah. Man qara'a Yasin fi lailati ibtigha'a wajhillahi ghufira lah, diampunkan dosanya. Dosa yang macam mana? Dosa-dosa kecil lah. Dosa besar kena taubat tuan-tuan. Dosa-dosa kecil terhapus dengan amalan tuan-tuan. Kadang-kadang dosa besar terhapus dengan taubat. Dosa-dosa berzina kena taubat. Lagi apa lagi? Minum arak kena bertaubat. Lagi apa lagi? Tak terhapus dengan tak terhapus dengan mana amalan-amalan kita. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Jadi maknanya yang kecil-kecil je lah. Yang besar kena taubat tuan-tuan. Tak boleh kita sembahyang tak bertaubat tuan-tuan. Lepas tu akhirnya dosa kita bertimbun-timbun tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita mula awal pada malam ini. Ada kerja, ada meeting. Lepas pada syak nanti ada meeting tuan-tuan. Jadi mana kita mula pukul 8 lah. Kan? Okey. Hadis ni tak menyebut pun tentang baca ayat Yasin pada malam Jumaat. Tak sebut langsung. Hadis ni tak sebut langsung. Tak sebut langsung. Dia kata malam Jumaat, tak ada. Dia tak kata malam Jumaat, bukan. Jadi cuma apa-apa malam pun tak apa. Jadi baca Yasin ni pada malam Jumaat pun termasuk dalam hadis ini juga. Jadi baca Yasin termasuk di dalam hadis ini jugalah. Cuma kita nak ambil kelebihan pada malam Jumaat tersebut. Tuan-tuan, kalau kita bulan Ramadan, kenapa kita banyak melakukan amalan, banyak kita melakukan sedekah? Kita nak ambil barakah bulan Ramadan tersebut. Bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu bulan barakah. Di mana ada, orang panggil apa? Ada cerita-cerita. Ataupun ada sirah-sirah. Ataupun ada, orang panggil apa? Kelebihan-kelebihan. Dalam hari-hari tersebut. Dalam setiap saat tersebut. Jadi mana banyak kelebihan dalam bulan Ramadan. Kenapa? Sebab itulah. Jadi mana kita ada bulan-bulan yang yang tersimpannya 1001 sejarah di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kita buat amal pada bulan Ramadan. Begitu juga pada malam Jumaat ni tuan-tuan. Jadi maknanya malam Jumaat ni kita baca surah Suratul Kahfi dan kita baca suratul Al-Mulk dan suratul Yasin. Maka hadis ni tak sebut pun tentang baca Yasin pada malam Jumaat, tak pun. Cuma apa-apa malam pun kita boleh baca. Jadi baca Yasin malam Jumaat pun termasuk dalam hadis ni jugalah. Cuma janganlah hanya jangan hanya tahu baca Yasin saja. Bacalah surah lain pula. Contohnya surah Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Sebenarnya banyak hadis yang menceritakan kelebihan bacaan Suratul Kahfi pada malam Jumaat. Tapi kita tak pernah baca pun. Sebab apa? Panjang tuan-tuan. Lagi kita tak biasakan. Jadi mana kita rasa cukup panjang. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ramai yang kata haram bermusafir pada hari Jumaat. Betul ke? Nak cerita hari Jumaat tu. Nak cerita apa yang berlaku pada hari Jumaat itu. Maknanya benar-benar, kalau ada benar-benar ni, mestilah kelebihan pada hari Jumaat itu banyak tuan-tuan. Dan ada juga mana mengatakan yang ramai yang kata haram musafir pada hari Jumaat.
Memang ada pendapat ulama yang mengharamkan musafir pada hari Jumaat. Bahkan ada yang diriwayatkan daripada hadis Nabi SAW. Apa dia kata Nabi, malaikat akan melaknat orang yang bermusafir pada hari Jumaat. Hadis yang sanad yang agak dhaif, tapi kita boleh beramal lah. Logiknya ialah kadang-kadang zaman dahulu susah nak berkumpul untuk solat Jumaat. Jadi kalau ada orang yang bermusafir pada hari Jumaat, tuan-tuan, dilakukan. Ditakuti jadi mana tak dapat buat Jumaat. Kerana apa? Tak cukup bilangan hari Jumaat. Bila pakat lari habis semua dah, bukan senang nak mari pula, tuan-tuan, bukan senang nak balik pula. Sebab apa? Tak ada kenderaan. Sekarang ni dah ada kenderaan. Namun pada hari ini masjid ada di rata-rata tempat. Oleh itu tak ada salahnya solat itu bermusafir pada hari Jumaat. Cuma jagalah musafir ketika waktu solat sudahlah. Dekat nak semayang lah, kita musafir, kita pergi buat musafir pula. Itu maknanya kita cari penyakit tu kan. Cuma janganlah bermusafir ketika mana waktu solat Jumaat sudah mana berkumandang, hampir masuk. Mungkin jadi mana sekitar 10 minit, 5 minit. Apa salah jika ditunaikan solat Jumaat dulu. Cari penyakit, tuan-tuan. Bila cari penyakit, jadi maknanya itu dah ada antara akibat dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya persoalan yang ditimbulkan, kalau kita terlewat datang masjid hanya dapat 1 rakaat saja, nak kena tambah 1 rakaat lagi ke ataupun 3 rakaat sebagai solat zuhur. Kalau kita dah sempat 1 rakaat, tak apalah, kita tambah 1 lagi lah. Man adraka rak'atan minas salah faqad adraka as-salah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apa kata Nabi, siapa yang mendapat 1 rakaat daripada solat, maka dia telah mendapat solat. Tambah 1 lagi. Bila tambah 1 lagi, jadi mana selesailah. Lepas tu datang pula mana seorang lagi, tambah 1 lagi. Datang lagi masuk seorang lagi ni, dapat 1 rakaat lagi. Kita sampai 40 orang, 1000 orang pun tak ada masalah. Dia boleh sambung. Dapat Jumaat, dapat. Tak payah kita nak teruskan solat zuhur. Jadi nak solat zuhur macam mana? Kalau kata 2 rakaat, tahiyat akhir dah baru kita pergi, maka kita bangun tambah 2 rakaat lagi. Kita bangun tadi tambah 4 rakaat lagi, tuan-tuan. Maka kita perlu niat dah tak zuhur? Automatik, tuan-tuan. Automatik dia terus kepada zuhur. Sebab apa? Itu di antara syarat utama. Nak sembahyang Jumaat, ikut arahan dia, SOP dia. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jelas bahawa dengan mendapat 1 rakaat bersama imam, maka dapatlah solat Jumaat. Tapi bagaimanapun, kalau kata hanya sempat bersama dengan imam ketika imam sedang tahiyat akhir, nak solat 2 rakaat sebagai Jumaat ataupun 4 rakaat sebagai zuhur, majoriti ulama berpendapat bahawa hendaklah disempurnakan solat zuhur 4 rakaat tadi ni. Tak boleh lah. Itu di antara benda-benda yang remeh-temeh, amal ibadah yang remeh-temeh, soalan-soalan yang remeh-temeh, yang kita malu nak bertanya, lepas tu kita abaikan semua. Dan kita nak cuba, kita tengok hari Jumaat, besok hari Jumaat, tuan-tuan, kita cuba nak senaraikan amalan-amalan yang baik yang kita nak amalkan pada hari Jumaat. Itu saja, tuan-tuan. Besok punya, hari ni punya pelajaran, besok kita boleh beramal tu, tuan-tuan. Dalam kitab Furu'ul Masail, banyak cerita dalam ni. Man ightasala yawmal jum'ati wa massa fi tibin min tibin in kana 'indahu wa labisa min ahsanithiyat apa kata Nabi SAW, dia kata siapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai wangi-wangian yang ada padanya serta memakai pakaian yang baik. Itu hadis riwayat Ahmad. InsyaAllah lah kita potong kuku besok ni. Mandi dulu. Kita senaraikan yang pertamanya, kita mandi. Mandi dulu sebelum datang ke masjid. Cuci kaki, daki-daki dan karat-karat yang ada dalam badan. Semua sekali lah. Kita cuba. Kan? Cuci daki dan karat-karat di badan. Selepas tu pakailah mana pakaian yang bersih, seelok-eloknya berwarna putih. Kalau tak ada warna putih, warna hijau, atau dah tak ada semua, pakailah warna apa sekalipun. Tetapi Nabi galakkan kita berpakaian warna putih.
Man ightasala yaumul jum'ati wa massa fi tibin. Apa kata Nabi? Pakailah pakaian yang mana bersih. Lama tak apa tapi bersih, tuan-tuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, potonglah kuku, nipiskan misai, buanglah mananya bulu ketiak. Mananya peliknya jarang orang potong kuku. Jarang orang memotong kuku pada hari Jumaat. Bahkan kebanyakan memotong kuku pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Maklumlah hari Jumaat sibuk nak bekerja, tak sempat nak ketip kuku, tuan-tuan. Tak boleh. Kita nak berlawanan apa yang Nabi buat. Bila berlawanan apa yang Nabi buat, maka takut kalau kita ada dalam hati kita untuk nak berlawanan, maka Allahu Akbar. Ini di antara perkara-perkara yang boleh merosakkan mana Islam. Walaupun benda ni benda sunat, tetapi boleh merosakkan Islam. Sebab apa? Dia beriktikad. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, potonglah kuku nipis. Potonglah kuku, nipiskan misai. Misai ni kita nipiskan sikit. Potong kuku, janggut mana kita baiki sikit. Jadi mana kita jangan jangan cukur misai lah, jangan cukur janggut lah. Dan yang ketiganya, membaca suratul kahfi ketika mana apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, man qara al-kahfi, man qara al-kahfa fi yaumil jum'ati adha'a lahu ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca suratul kahfi, maka diterangi cahaya baginya di antara langit, di antara dua Jumaat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, suratul kahfi ni tak panjang sangat, hanya ada berapa tuan-tuan? Ada 110 ayat lah. Lebih kurang sebelah muka surat saja. 11 muka surat saja. Apa dia lagi? Mungkin mana setengah jam boleh habis. Setengah jam boleh habis kan. Macam Yasin juga. Kalau tak setengah jam pun 1 jam. Tu dia 1 jam. 1 jam ni lama tu kan. Mana kita banyak. Dan yang keempat, kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara senarai amalan-amalan yang baik yang biasa kita buat. InsyaAllah kita nak peringatkan saja pada malam ini untuk besok, tuan-tuan. Banyak kita berselawat kepada Nabi SAW, kerana banyak di antara hadis Nabi suruh kita berselawat. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati fa'akthiru alayya minas salati fih fa in salatakum ma'rudatun alayya. Apa kata Nabi? Sungguhnya di antara hari mulia ialah hari Jumaat, maka perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Sungguhnya selawat kamu dibentang kepadaku. Ini hadis riwayat Abu Daud. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, orang yang tak pergi Jumaat, orang yang tak pergi Jumaat ni macam mana pula? Maka kita ialah mungkin ada uzur syar'i. Bilakah waktu solat Zuhur bagi orang yang tidak hadir? Soalan di sini, kalau orang tu uzur tak boleh pergi Jumaat, pada orang yang sembahyang Jumaat tu dia sembahyang Zuhur pula. Jadi mana tuan-tuan, apa sebab tak pergi solat Jumaat? Ada kes di mana pelajar yang mana tinggal di asrama malas nak turun ke masjid untuk solat Jumaat. Ini solat Jumaat, bukan solat jemaah. Ini solat Jumaat, tak boleh. Berdosa. Bagi yang tak ada uzur syar'i, maka tak boleh kita nak tinggal solat. Nak bersolat Zuhur di mana? Di rumah. Sebelum selesai solat Jumaat, di mana? Di tempatnya. Kerana ini diwajibkan solat Jumaat ni, bukan solat Zuhur. Selagi solat Jumaat belum ditunaikan, maka dia masih lagi ada peluang dan berkesempatan untuk pergi ke masjid. Kalau kata duduk di rumah uzur syar'i, maka dah tahu dah kata habis Jumaat, barulah kita boleh sembahyang Zuhur. Tapi kalau macam mana pula orang yang ada keuzuran seperti mana musafir, ataupun macam mana dengan kaum wanita? Untuk makluman, orang yang ada keuzuran syar'i seperti mana musafir ataupun sakit, juga kaum dan juga mana kaum wanita, mereka tidak diwajibkan solat Jumaat. Oleh itu tak ada masalah untuk mereka solat Zuhur sebelum solat Jumaat mana ditunaikan. Tak ada masalah lah, insya-Allah. Jadi mana sikit sebanyak akan memberikan sesuatu benda yang mananya yang confuse selama ini, dan kita cuba kita huraikan di mana-mana ilmu kita yang kita sudah lama tinggal,
soal jawab tentang hari Jumaat ni, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi mana hari ini dan juga mana besok. Jadi mana kita akan terus kita lakukan, mudah-mudahan untuk berikan kekuatan pada diri saya dan juga pada tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja sebagai nasihat untuk diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Setakat itu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.